Selamat datang ke Labis. Labis. Segamat Johor. Okey, untuk pagi ni kita akan ke kilang kayu lagi. Tapi untuk episod dekat Labis ni kita akan ke kayu warisan. Kilang kayu tu agak lebih kurang dalam 15-20 minit. Jom kita tengok perjalanan sampai ke kilang kayu. Let's go! Orang sini cakap ni adalah tempat keluarnya ayak panas kat sini. Ni punca ayak dah. Oh, panas weh. Ya, betul. Sebenarnya air direct daripada kolam air panas. Yo panas. Kalau mandi betul dia kena lama sikit. Baru boleh mandi. And then kolam air panas ni daripada yang betul-betul original ni ditransfer ke kolam-kolam kat tepi ni. Jadi orang-orang boleh datang sini untuk kita buang toksin-toksin dalam badan dekat kolam air panas Labis ni. Panas ke, Dik? Panas ke? Sejuk? Oh, sejuk. Kolam air panas Labis ni memang sesuai sangat untuk siapa-siapa yang bawa family kat sini. Sebab kat sini, orang-orang tua boleh mandi dekat belakang kolam air panas. And then budak-budak boleh main dekat macam water park dia kat sini. So, ramai orang main kat sini. Panas tak? Panas gila kat sini tau. Dia kena slow. Tolong terbakar Dia bagus untuk ni. Hilang luka-luka. Dia mati kuman. Betul ke? Mati ke aku yang mati? Abang tu, abang nak siapa abang? Nak YouTube. Farid Kamil. Nanti saya tengok abang. Tapi sebenarnya kat kawasan kolam air panas Labis ni dia bersih sangat-sangat lah. Dia memang terjaga. Tengok air dia memang tak ada lumut-lumut ke apa. Ramai orang datang sini. Tapi kan saya pelik sebab dia selalunya dekat kolam air panas dia bau tau. Dia ada bau sulfur. Tapi kat sini dia macam tak ada bau pun sebenarnya. Macam air kolam renang biasa. Sebab dia dah filter kat situ banyak kot. Mula dia rasa macam panas sangat-sangat. Rasa macam terseksa zahir dan batin. Tapi bila dah lama-lama rasa macam boleh buat mandi lah. Terjun, buka baju, cekebur. Selalunya benda ni dia berkait dengan suhu badan kita. Macam mana suhu badan kita waktu nak masuk ni. Kalau suhu badan kita dah betul-betul panas, kita masuk ni rasa macam normal jugalah. Mula kami ingat Labis ni macam pekan kecil tau. Macam tak ada apa. Tapi sebenarnya besar sebenarnya. Ada banyak sangat benda-benda kat sini. Besar. Dia bandar kedua terbesar dekat Segamat tau. Tapi kenapa nama tempat ni nama Labis? Saya tak tahu dari mana mereka dapat ni. Tapi mereka kata nama dia daripada makanan kegemaran labi-labi. Labi-labi makan labis. Kalau macam labi-labi makan labis. So Fikri makan Fikri. Penduduk dekat sini ada lebih kurang 30,000 orang tau. Dekat Labis. Ramai, betul-betul ramai. And then kat sini sebenarnya ada banyak tempat best lah. Dia bukan bandar Labis, labi-labi semata-mata. Tapi ada banyak rahsia-rahsia yang ada kat sini. Ada eco-tourism yang best yang kita nak explore dekat Labis ni. Jom. Bukan pakai van putih lah. Kita pakai Velfire. Naik dulu. Jemput. Sampai dekat kayu warisan kat Labis. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sampai di kayu warisan. Assalamualaikum. Azhari. Encik Azhari. Assalamualaikum Encik Azhari. Saya Fikri. Hai. Lama kita tak jumpa. Okey, jumpa lagi hari ini. Ini Puan Ira, pegawai dari MTIB. Mesti kenal. Ini Puan Ida, pegawai dari MTIB. So inilah antara produk yang berada di Johor. Salah satunya adalah usahawan yang buat produk kayu hanyut. Tapi menariklah sebab kita dah pergi banyak tempat. Di setiap tempat lain-lain tau. Pengusaha kayu ni macam dekat sana ada buat almari, ada buat sofa. Tapi dekat kayu warisan ni lain sikit. Nama saya Azhar Elias Azhari bin Abdul Jamal. Saya berasal daripada asalnya saya daripada Tenang. Jadi sekarang ni saya punya tempat, saya punya bengkel ni dekat air panas lah. Syarikat kita, nama saya kita Kayu Warisan. Okey, Kayu Warisan ni dia fokus pada kayu-kayu hanyut. Jadi kira kita dah hampir 13 ke 14 tahun lah kita dah operasi lah. Pada asalnya saya seorang jurukuh. Dalam umur 30-an tu saya berhijrah buat kerja kayu. Start sampai sekarang, alhamdulillah lah. Masih lagi dalam keadaan yang selesa lah. Minat-minat ni datang disebabkan kita nak tukar lah kita punya hasil pendapatan. Tempat saya ni kira antara kawasan yang banyak kayu mentah.
yang kayu-kayu hanyut ni kan sangat-sangat macam susah nak dijumpai, yang didapati. Jadi kawasan saya ni memang rezeki lah, memang kawasan yang kaya lah dengan azanah alam ni lah. Antara kayu yang terbaik tempat kita ni macam contoh Cengal Lembu Balau ni ada dalam kawasan kita ni. Jadinya pada itulah kita fokus betul-betul jadikan dia sebagai produk yang sekarang ni. Nama kayu warisan ni masa start saya main kayu ni saya pun tak tahu nak letak apa nama syarikat saya, tapi memandangkan kayu ni kita nak buat dia lebih kekal lama, mungkin dia pergi kepada warisan lah. Orang fikir kayu yang terbiar dalam sungai je, sebenarnya kayu hanyut ni kayu yang dah terbiar recehan ataupun kayu yang dah tinggalkan lama, dia kategorikan kayu hanyut, ataupun nama bahasa Inggeris dia driftwood. Produk dia kita boleh buat mangkuk. Ni mangkuk semua jadi. Kita hanya potong saja menjadi mangkuk. Ada kecil, ni besar sikit. Okey, ni boleh buat mangkuk. Kita potong ni jenis kayu cengal. Betul boleh buat makan Maggi lah. Ini letak ni. Ini letak hiasan je. Ini yang penting kalau raya kita tak gula-gula budak. Betul-betul. Kan? Saya menetap dalam kawasan saya ni mungkin dalam tahun 80-an lah. 80-an, jadinya masa tu saya membesar dalam kawasan ni, saya dah biasalah dengan suasana sungai, suasana kebun, ladang apa semua kan. Jadinya sebelum-sebelum tu kita tak tahu apa. Jadi bila kita nak start buat produk macam yang kita buat hari ni, saya memang baru saya perasan lah, kita punya kawasan ni kira kalau kita tak menghargai lah kita punya suasana ataupun bahan-bahan mentah yang dah ada dalam kawasan kita ni. Sebab apa, zon kita ni, kawasan kita ni zon hijau tau, bukannya macam bandar ke apa, kita ni terpencil juga lah. Tapi kelebihan kita banyak produk yang berkualiti. Dalam bas ni kita guna dia. Kita separam kayu untuk kita keringkan kayu. Kayu ni dia basah, jadi kita mungkin ambil masa jangka yang agak mungkin dalam 3-4 bulan. Selepas tu baru kita boleh proses lah. Kayu-kayu yang kita dapat ni dia tak ada subjek yang tepat, yang satu yang benda yang macam production. Jadi kayu-kayu hanyut yang kita dapat dalam kebun ni dia bergantung pada bentuk dia lah. Contohnya bentuk dia sesuai untuk buat kerusi ataupun buat meja ataupun buat benda-benda yang berbentuk hiasan landscape apa semua kan. Jadi kita kena kreatif juga nak buat produk yang kita buat ni lah. Tapi kayu-kayu kita ni dia memang kayu-kayu yang orang anggap terbuang, tapi dia sangat berkualiti lah. Kita kena ada daya kreatif yang baik lah. Ni kayu-kayu yang kita letak dalam rumah menjadi makanan mata kita. Untuk menjadi terapi lah pada benda yang semula jadi kan. Kita ambil lebih-lebihan pun kita buat besar sikit. Ni untuk meja, boleh jadi meja? Ni tak, ini kita biasanya kita dekor dia kat tempat-tempat yang kosong. Antara produk kayu hanyut dalam dunia, dalam Malaysia. Okey. Kayu cengal dia nak jadi bentuk eksotik macam ni, makan masa ratusan tahun. Ratusan tahun. Cengal ni dia ada pinhole, dia pinhole kecil. Sekarang ni pinhole dia dah besar. Kita kat sini yang kita fokus betul-betul cengal lah. Cengal kalau tak pun merbau ataupun balau. Lain-lain kayu mungkin agak kurang sikit sebab kawasan saya ni. Kayu-kayu ni kita ambil, kita proses, kita cuci dulu balik rumah. Lepas tu baru kita buatkan untuk buat kursi meja. Ada yang kita macam tengok dia mungkin dia natural pun dah cantik, kita jual untuk hiasan. Ni bila kita dah proses kan. Okey, saya rasa kayu ni kayu merbau lah. Sebab apa, dia memang sangat kasar lah, padu kan. Dia padu macam ni. Kalau macam ni kita potong macam mana sekalipun, dia tinggal macam ni pun dia tetap boleh jadi produk juga. Contoh macam ni lah. Macam ni lah. Jadi dia boleh buat berbagai lah. Betul-betul solid lah kayu dia. Kita cuci, kita dah gosok, pun kita belum pasti lagi besar lagi kayu apa. Tapi bila kita dah potong, kita tengok dia punya era dia kasar kan. Cengal dia punya bau dia pun bukan sama macam cengal. Dia pun dia ada bau juga. Macam contoh kat cengal dia ada bau dia. Bau dia pun boleh jadi terapi ke lah. Okey, yang besar macam ni. Ni yang kita biasanya kita jual untuk galeri ataupun hotel-hotel ataupun peminat kayu yang faham lah. Benda yang kita buat ni terlampau mahal ataupun tinggi harga dia pasal apa, kos pembuatan untuk kayu hanyut ni sangat tinggi. Kita jual pun terpaksa tinggi, jadi susah nak dapat untuk dapat market lah. Kita selain tu kita kena cari juga produk yang boleh senang jual. Jadi yang sekarang ni produk yang senang jual berasaskan pada kayu hanyut ni adalah cenderan hati. Kita potong jadi cincin. Kalau bentuk dia nanti satu cincin tu kita jual RM5, dia mungkin boleh melahirkan kat sini dekat 10 ataupun 20 keping. Mungkin boleh jual dah boleh jadi RM100 dengan kayu macam ni. Kerja kita pada asalnya daripada 2 jadi 3 ataupun 4 orang. Sekarang ni pekerja kita lebih kurang anggaran lah untuk pekerja yang kerja part time apa semua. Kita bukan ada 7 ke 8 orang lah.
kerja yang kita buat ni perlukan kemahiran yang tinggi. Yang boleh dikatakan pembuat dia mesti nak ada kreativiti yang semula jadi. Jadi dia boleh faham apa yang saya nak. Kayu hanyut boleh jadi kaki meja Meja macam ni, betul. Okey, dia macam bentuk yang macam ni. Kita buat dia punya jenis dia punya pemasangan dia menggunakan pasak tanggam lah. Tidak menggunakan paku. Tak menggunakan paku. Tanggam dia kita korek, lepas tu kita pasak letak ujung paku lah. Ni nama tanggam sebenarnya. Ni dia punya dia pasak ni. dia. Pasak ni. Ni kita punya ni. Kita buat paku dia lah. Ni semua pakai kayu cengal kot. Kalau jual dalam pasaran Malaysia macam ni, anggaran lah kita jangkakan lebih kurang dalam 8,000 lebih. Yang paling murah 8,000 lebih. Cantiknya. Okey. Tadi kayu yang tadi yang kita cakap tadi letak-letak kan. Okey, ni antara yang kita buat lah macam ni. Kayu solid ni. Ni. So kalau macam orang nak order ke, nak buat macam dog gift ke, kalau kahwin-kahwin boleh? Boleh, insyaAllah. Dia kena WhatsApp kita dan kita tunjuk contoh. Lepas tu kita tengoklah apa yang kita boleh bantu dia. Macam ni khas untuk ni lah. Ni contoh yang Jabat Tanah Muar. Tanah Muar. Dia nak bagi untuk macam ni pakai apa? Laser Ni laser. Oh ni laser. Ni laser. Kita dah ada kayu dulu. Kayu ni kita yang kecil ni banyak kita buang kan? Betul. Jadi yang kecil sekarang kita tak buang lagi. Semua kita boleh proses, jadikan dia sebagai jenati lah. So kat sini memang dia tak waste langsung kayu-kayu yang ada memang. Jadikan semua ada guna kan. Siap boleh lukis muka kita Dia masuk muka, lepas tu dia buat dia punya apa dia minta lah apa yang dia nak masuk kan. Okay, ni proses masuk colour lah. Macam proses laser tu kat mana? Dekat depan rumah kita ada satu tempat untuk laser. Lepas dah laser tu kita rosok, haluskan lagi. Lepas tu kita spray, lepas tu kita masukkan colour. Colour ni masuk manual lah macam ni lah. Manual. Lepas tu dia kena lap lah. Kalau macam baju ni nak warna biru, warna merah boleh? Boleh. Dia apa warna yang kita akan ikut atas permintaan. Jadi kalau colour putih ni dia lebih terang lagi lah. Faham. Ni biasa ni produk untuk ni lah. Produk yang biasa orang kalau nak buat cenderati yang agak sesuai untuk ni. Takut lah pegang. Tak apa. Dia ni dia apa? Dia macam ni lah. Boleh buka dia. Ni yang biasalah orang buat sekarang ni. Jadi kita pun mungkin terlibat samalah. Sebelum saya kenal NTIB ni, saya dah start jalan dulu bisnes. Tapi saya masa tu boleh katakan kita dapat pergi tempat-tempat yang biasa-biasa je. Tak dapatlah pergi tempat macam PWTC, KLCC. Ada customer-customer yang ada kuasa membeli. Sebelum ni kita pergi show mana-mana, memanglah terkesanlah kita. Sebab apa? Tak dapatlah kita pergi tempat yang mahal-mahal kan. NTIB ni dia punya subsidi dia bagus lah kan. Bila kita pergi jual tempat yang biasa-biasa, kita punya barang bukan. Tempat barang kita ni kena duduk tempat yang high class. Kalau duduk tempat yang biasa ni, kita nak jual barang mahal. Kalau kita jual barang murah, mungkin kita cakap kita punya barang ni kualiti ataupun barang kayangan ke, tak lah. Tapi kena ada tempat yang betul-betul sesuai. Dia punya rintangan banyak lah. Kita tak dapat join yang syarikat-syarikat yang lebih berkuasa besar kan, dapat kita mencari ilmu kat situ kan. Salah satu penyelesaian yang saya jumpa lah, saya dapat jumpa NTIB. Saya kena kos satu tapak sampai 45,000 kan. Dengan NTIB ni kita bayar duit komitmen je. Jadinya saya menghargai lah apa yang NTIB bagi kat saya lah. Bila saya terlibat, alhamdulillah bang. Banyaklah perubahan-perubahan yang saya rasa saya boleh sampaikan pada yang kawan-kawan yang lain lah. Dia orang kerja ada yang bersungguh-sungguh membantu kita. Datang daripada bandar, cari kita kat kampung ni bang. Kampung kita ni ceruk bang. Kita pun bersyukurlah apa yang kita dapat. Saya ikut NTIB, jual kat tempat international show. Jadinya orang-orang yang daripada luar negara, dia tak boleh buat barang benda yang besar. Jadi produk yang macam ni sesuai untuk dia bawa balik. NTIB ni bang, dia banyak buat kursus bang. Kursus-kursus buat kemahiran. Jadi kemahiran yang dia bagi ni semua kemahiran yang berkualiti tinggi. Contohnya yang terbaru ni epoxy ataupun ukiran ataupun machinery. Yang contoh machinery ni buat macam laser kan. Saya ada laser sekarang ni. Jadinya kat situ juga saya boleh tumpang sekali lah daripada segi nak cari ilmu. Jadi bukan biasa-biasa lah NTIB. Ni untuk potong ke untuk ukir? Asalnya kita buat ni tahu tagging untuk kita punya wording untuk barang-barang kita. Sekarang ni dah jadi ambil order pula dah. Ambil order dah. Dah boleh buat hadiah pula dah. Yang ni boleh potong sekali Dia boleh potong sekali. Macam saya ni memang berterima kasih banyak pada NTIB lah. Boleh katakan setiap tahun NTIB datang jengah kita kat sini. Johor kita punya cawangan pun selalu tanya tentang kita punya permasalahan kita kat sini lah. Antara kita berjalan lagi ke, kita ni macam mana ke. Jadi lebih pada friendly lah kita sekarang ni dengan NTIB Johor baru lah. Daftar NTIB ni tak rugi lah saya. Sebab apa? Kalau kita dapat join dengan dia orang, kita baru tahulah dunia ni luas lah.
Sebab apa, dalam bidang yang perkayuan ni memang dia perlukan sokongan daripada agensi macam NTIB ni lah. Saya syorkan lah, mohonlah sertailah NTIB. Jadinya apa yang berlaku kat saya ni banyak yang saya dapat perolehi lah manfaatnya daripada NTIB ni lah. Okey, salah satu anugerah yang kita dapat daripada Kayu Warisan ni, anugerah usahawan muda daripada Kraftangan Malaysia. Kira kita diiktiraf oleh kerajaan kita. Lepas tu saya banyak kali saya dapat tokoh usahawan kayu daripada saya punya daerah, daripada RISDA ataupun Felda. Dianugerahkan jugalah sebagai tenaga mengajar kan. 2-3 reward lah yang kita dapat. Antara lah produk-produk kita, contohnya produk di Raja Johor sekarang ni kan. Jadinya produk kita yang dipamerkan lah. Setiap tahun kita bagi kan daripada daerah. Ada gasing, ada apa yang macam-macam. Tapi salah satunya yang dipamerkan tahun ni adalah gasing. Gasing yang dibuat oleh Kayu Warisan. Jadinya satu dunia dapat tengok lah Kayu Warisan punya produk yang buat untuk Sultan Johor punya kan. Jadinya antara produk-produk yang eksklusif lah yang kita dah buat lah. Mak bercakap kita punya produk sekarang ni kira dah sampai ke peringkat corporate. Jadi kat situlah pencapaian kita rasa kita dah boleh teruskan ataupun kita boleh meningkatkan lagi produk kita. Kita punya produk dah sampai ke peringkat corporate lah. 40 inci, 42. Okey, naik. Jangan malu-malu. Apa ni, ekspedisi mencari kayu hanyut. Daripada Kayu Warisan. Kalau Cina tu, tahun 38. Jadi sebelum 38 dia ada Cina kat sini. Lamanya. 1938. Jadi Cina rumah ni awal daripada tahun 38. Jadinya kita ambil fakta pada sekolah tu je. Tu kayu dia lah tu. Itu dia lah tu. Tapi dia tak berapa lawa, tapi tu dia lah. Ada makan sikit apa? Ni yang dia bawa ni RM500. RM500? Ni dia bawa ni RM500. Oi, tengok dah tahu RM500. Dia buat apa tau? Dia buat tempat lampu. Tengok bukan semua orang boleh nampak benda-benda macam ni. Kita nampak macam kayu yang tak pakai, tapi sebenarnya ada banyak ni. Betul? Dah, pakai. Ini boleh jadi tiang macam ni buat dah. Dah kata dia. Okey, jom. Jangan lagi. Kita ambil jom. Ini kita balik proses. Banyak punya kayu-kayu yang tertanam dalam tanah ni. Zaman-zaman dulu sebenarnya tempatnya hutan tau sebelum dijadikan sawit. Kayu ni lama sebenarnya tertanam dalam ni. Kita ambil daripada dia wasted tak buat apa. Kita ambil jadikan bahan pameran. Yang ni adalah lawa ni. Dia tak buruk. Dia pakai cangkul ni. Ni cangkul sikit. Tak senang tau sebenarnya. Cangkul, kena tanda, lepas tu dia baru potong macam ni. Sebabkan pokok kan dia ikut umur kan berdasarkan garis-garis ni. So berapa lama usia pokok ni sebenarnya? Ada berapa urat tau. Banyak tau. Jadi pokoknya sampai ke petang ni. Kita trim lah. Kita kata sikit, kita rosak basuh dulu. Ni boleh jadi mangkuk. Mangkuk kayu cengal yang dah 80 tahun panjang ni lah mangkuknya. Kita ikut pada yang kita tengoklah keadaan natural dia. Ni ada kayu lah. Tengok dekat lagi, dekat. Okey. Ni tak sebalik. Abang ni tak ada buat apa. Abang ni mengawal je. Straight. Dah rekod lampu. Okay, terima kasih Cik Azri. Okey, terima kasih sudi datang tempat kita. Azhari. Terima kasih. Dia dah rabung mata tengok ni kan barang-barang dalam ni. Banyak sangat ilmu kita dapat kali ni. Kan. Kita dapat jamu mata. Jamu mata kan memang fresh lah. Datang lagi dan boleh mempromosikan tempat kita. InsyaAllah. Untuk seluruh lah rakyat Malaysia apa semua supaya mempelihara kayu-kayu hanyut ni untuk generasi untuk akan datang. Okay. Terima kasih datang. Terima kasih juga Fikri datang sini. Terima kasih banyak puan jemput kita ada kat satu tempat. Setiap tempat dia sampai dulu, kita selalu lambat. Tak apa. Kita
kita menunggu. Nunggu Talent kan. Macam tu. Melaka lepas ni. Bye. Okay, bye. Tolong. Oh, Pak naik fire kita hari ni. Ni driver kita berpengalaman sangat ni. Bye. Auto tutup. Tak sempat nak bye-bye.